Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 9 akan membuat pembentangan untuk mata pelajaran KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Tajuk yang akan kami bentang ialah dari Unit 9 iaitu Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. dan rakan-rakan sekalian. Memperkenalkan, nama saya Miss Helena Anas Aging, pemegang nombor metrik D2021 2099 291. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis reka bentuk kurikulum di Malaysia, pola kurikulum dan orientasi kurikulum yang dilaksanakan di negara kita. Okey, sebelum tu mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu reka bentuk kurikulum dan model kurikulum. Menurut Taylor 1949, reka bentuk kurikulum merupakan satu alternatif prosedur dalam rangka menerapkan dan menilai sesuatu kurikulum. Manakala model kurikulum merupakan model rasional atau objektif yang digunakan sebagai model klasik. Ia juga merupakan model yang terawal serta banyak digunakan dalam perkembangan kurikulum di Malaysia. Namun begitu, terdapat beberapa tokoh lain yang mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model kurikulum ini. Antaranya termasuklah Hilda Tabah, Stenhouse dan juga Zais. Menurut Hilda Tabah 1962, model kurikulum merupakan rasional atau objektif yang menekankan proses pemikiran induktif yang mana menggunakan pendekatan grassroots, iaitu perancangan bahan-bahan yang direka bentuk oleh guru. Selain itu, ia juga menggunakan teknik pembelajaran dan pengajaran logik linear, yang mana tujuan ditentukan terlebih dahulu, diikuti dengan caranya dan barulah maklumat ditentukan. Selain itu, menurut Stenhouse 1975, model kurikulum merupakan model yang mengaplikasikan 3 prinsip, iaitu prinsip pemilihan kandungan, pembentukan strategi pengajaran dan menentukan susunan pengajaran. Selain itu, menurut Zais 1976 pula, model kurikulum merupakan model yang menuntut guru untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Masuk kepada topik kita yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan orientasi reka bentuk kurikulum yang terdapat di Malaysia. Orientasi reka bentuk kurikulum yang terdapat di Malaysia terbagi kepada 4, iaitu berpusaka kepada pelajar, akademik, masyarakat dan yang terakhir ialah elektif. Yang pertama, orientasi reka bentuk kurikulum yang berpusatkan kepada pelajar. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang beri fokus kepada minat dan potensi pelajar, yang mana segala pengajaran dilaksanakan berorientasikan kepada aktiviti serta membina pengalaman pelajar tersebut. Sebagai contohnya ialah seperti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah sukan di Bukit Jalil dan juga sekolah seni yang terdapat di Sarawak, Johor dan juga Kuala Lumpur. Selanjutnya ialah kurikulum berpusatkan kepada akademik. Kurikulum berpusatkan kepada akademik ini menekankan kepada pengetahuan, nilai dan warisan budaya dengan berorientasikan kepada subjek dan pengetahuan bagi membina pembangunan intelek seseorang pelajar tersebut. Ia juga merupakan kurikulum yang berpusatkan kepada isi kandungan serta memberi fokus kepada teknik mengingat dan memahami pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, ialah reka bentuk mata pelajaran pelbagai disiplin, broad field dan juga kolerasi. Seterusnya ialah kurikulum berpusatkan kepada masyarakat. Kurikulum berpusatkan kepada masyarakat merupakan kurikulum yang merujuk kepada masyarakat, iaitu pemikiran bahawa manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan menjalani kehidupan dan ada kalanya mempunyai konflik. Sebagai contoh, ia memberi fokus kepada masalah dan situasi hidup serta pembangunan semula masyarakat. Yang terakhir ialah kurikulum elektif. Kurikulum elektif ini merupakan hasil gabungan daripada 3 jenis reka bentuk kurikulum yang awal tadi, iaitu reka bentuk kurikulum pelajar, akademik dan masyarakat. Ia merupakan kurikulum yang berfokuskan kepada ilmu dan keterampilan, potensi individu serta kaedah menangani masalah dalam kehidupan. Yang terakhir, pola reka bentuk kurikulum di Malaysia. Pola reka bentuk kurikulum di Malaysia terbagi kepada 4, iaitu perancangan, yang kedua objektif, yang ketiga proses dan yang terakhir ialah hasil. Yang pertama, kurikulum sebagai perancangan.
Kurikulum sebagai perancangan merupakan kurikulum yang dibentuk oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan ia amat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pendidik. Selain itu, ia juga menuntut pendidik untuk mentafsir, menterjemah, serta melaksanakan kurikulum tersebut berpandukan kepada dokumen standar kurikulum dan pentafsiran sebagai panduan pengajaran. Selain itu, rancangan pengajarannya juga mesti berpandukan kepada topik yang disenaraikan dalam kerja dan juga silibus. Antara contoh kurikulum sebagai perancangan termasuklah dokumen standar kurikulum dan prestasi, singkatan kepada DSKP. Yang kedua, rancangan pengajaran tahunan, RPT, dan rancangan pengajaran harian, RPH. Yang kedua ialah kurikulum sebagai objektif. Kurikulum sebagai objektif merupakan kurikulum yang ditetapkan selaras dengan keperluan murid, masyarakat, dan pandangan pakar dalam bidang berkenaan dengan falsafah dan maklumat pendidikan. Seterusnya ialah kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses merupakan kurikulum yang bersifat kepada fizikal, tetapi merupakan interaksi di antara guru dan murid, bahan dan juga pengetahuan yang mereka pelajari daripada kurikulum tersebut, iaitu melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran harian mereka. Seterusnya, kurikulum sebagai hasil atau outcome. Kurikulum sebagai hasil atau outcome merupakan kurikulum dalam penghasilan insan yang mempunyai keseimbangan dari segi fizikal, jasmani, rohani dan juga intelek, serta rakyat yang memenuhi aspirasi negara. Sebagai contoh, kurikulum ini dinilai melalui keberhasilan dalam pembelajaran mengikut domain kognitif, efektif dan juga psikomotor. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Anissa Anagental yang memegang nombor metrik di 2021-2099-301. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk analisis prinsip organisasi dalam reka bentuk kurikulum standard kebangsaan dari dimensi vertikal dan horizontal. Gambar rajah di sebelah menunjukkan prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum. Dapat dua prinsip yang disusun dalam dimensi menegak, iaitu prinsip kesinambungan dan prinsip urutan. Manakala terdapat tiga prinsip yang disusun dalam dimensi mendatar, iaitu prinsip skop, prinsip integrasi dan prinsip imbangan. Prinsip yang pertama ialah prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan atau principle of continuity bermaksud pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental seiring dengan peningkatan usia mereka. Suatu kurikulum yang sempurna mempunyai kesinambungan yang lancar dengan dimulai peringkat yang paling asas dan seterusnya membolehkan pelajar mengaplikasi untuk meneroka pada tahap yang lebih tinggi. Seterusnya ialah prinsip urutan. Prinsip urutan atau principle of sequence bermaksud jumlah timbun tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran dilaksanakan berentas waktu. Prinsip ini menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berurutan berdasarkan pengalaman lalu, supaya setiap pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih dekat, meluas dan mendalam. Prinsip pertama yang dikategorikan dalam dimensi mendata iaitu prinsip integrasi. Prinsip integrasi atau principle of integration menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh. Integrasi dikaitkan dengan elemen merentas kokurikulum, bahasa, ilmu, kemahiran, nilai, teknologi, inovasi, kreatif dan keusahawanan. Prinsip kedua dalam dimensi mendata iaitu prinsip skop. Prinsip skop berkaitan dengan keluasan dan kedalaman kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesuatu kurikulum dan pengajaran. Keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap murid menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. Prinsip yang terakhir dalam dimensi mendata ialah prinsip imbangan. Prinsip imbangan merupakan kandungan yang merujuk kepada agihan, kepadatan muatan,
dan kesesuaian kandungan dengan masa yang diperuntukkan kepada murid-murid untuk menguasainya. Salam sejahtera semua, saya Belia Maja Anabahi, nombor kad matrik D201-209-984 akan membentangkan mengenai model kurikulum regional oleh Tyler tahun 1949. Sebelum itu, saya akan beri sedikit maklumat tentang Tyler. Nama sebenar beliau ialah Ralph Tyler. Beliau lahir pada tahun 1902 di Chicago. Beliau mula bekerja sebagai seorang guru. Setelah memperoleh ijazah kedoktoran, beliau bekerja sebagai pengarah di Jabatan Penyelidikan Pendidikan di University Ohio State. Pada tahun 1949, beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Basic Principle of Curriculum. 4 langkah dan persoalan dalam kurikulum Tyler. 4 persoalannya ialah: yang pertama, objektif. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai? Yang kedua, kandungan. Apakah bentuk pengalaman pendidikan yang membolehkan tujuan pendidikan dicapai? Yang ketiga, kaedah. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran dapat diolah secara yang berkesan? Dan yang terakhir, penilaian. Bagaimanakah dapat dipastikan tujuan pendidikan telah dicapai? 4 langkah ialah: yang pertama, objektif, menentukan matlamat dan objektif. Yang kedua, kandungan, memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif. Yang ketiga, kaedah pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik. Dan yang terakhir, penilaian, hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif. Ciri-ciri. Yang pertama adalah pengalaman belajar haruslah memuaskan pelajar. Yang kedua, kesinambungan pengulangan menegak dari segi unsur-unsur penting kurikulum. Yang ketiga, urutan berkaitan dengan kesimpulan. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, pengalaman pelajar haruslah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kerana setiap tujuan akan menentukan pengalaman pembelajaran. Dan yang terakhir, setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melibatkan pelajar kerana satu pengalaman yang dapat mencapai tujuan yang berbeza. Kelemahan model Tyler. Yang pertama, terlalu tertakluk kepada objektif. Yang kedua, terlalu linear. Yang ketiga, terlalu terdedah dengan unsur-unsur politik. Dan yang terakhir, terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azairil Azwar bin Muhammad Nasir, pemegang nombor kad matrik D201-2099296, ingin membentang reka bentuk kurikulum kebahasaan dan penterjemahannya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, definisi kurikulum kebahasaan. Apa itu kurikulum kebahasaan? Kurikulum kebahasaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan ko-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan. Yang kedua, definisi reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum pula adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum yang bertujuan dan sistematik, iaitu pengajaran dan pembelajaran dalam kelas atau kursus. Yang ketiga, tujuan reka bentuk kurikulum. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Seterusnya, jenis-jenis reka bentuk. Terdapat 3 jenis reka bentuk iaitu reka bentuk kurikulum berpusatkan pelajar. Sebagai contoh, fokus kepada prestasi murid, pengajaran mengikut minat murid. Yang kedua, reka bentuk kurikulum berpusatkan subjek. Contohnya, menekankan pengetahuan warisan dan budaya. Pengajaran berfokus melibatkan proses mengingat dan memahami. Yang ketiga, reka bentuk kurikulum berpusatkan masalah, iaitu memberi fokus kepada masalah dalam hidup. Dengan ini, murid dapat mempelajari kurikulum untuk mengenal pasti, memahami, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Beralih kepada penterjemahan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kita harus mengetahui apa itu penterjemahan. Definisi bagi penterjemahan ialah perbuatan mentafsir sesuatu teks dan menerbitkan semula ke dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah menghasilkan satu karya terjemahan iaitu teks sasaran yang membawa makna yang sama dengan suatu karya asing iaitu teks sumber. Akhir sekali,
Kepentingan penterjemahan dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah dapat menggalakkan pelajar membincangkan makna. Seterusnya, dapat mencari maklumat dalam internet. Yang ketiga, membantu dalam proses penulisan. Dan yang terakhir pula adalah dapat memahami interaksi. Sekian itu sahaja pembentakan dari kumpulan kami. Terima kasih.